Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Selasa 22 Mac 2022 bersama saya Nadin Nordin. Bagi keluarga Malaysia yang berada di Perlis dan yang berada di sekitar berhampiran, ayo sama-sama hadir ke program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia pada Jumaat ini sehingga hari Ahad iaitu 25 hingga 27 Mac 2022 bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kanga Perlis. Pelbagai program menarik menanti anda dan bagi anda yang ingin mencari peluang pekerjaan turut disediakan Karnival Jamin Kerja Keluarga Malaysia. InsyaAllah kita akan jumpa anda di sana. Ayuh kita mulakan Pastikan Sahih pada hari ini dengan situasi semasa COVID-19. Situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia, kes baharu harian menunjukkan penurunan. Kita lihat kes baharu pada hari semalam, Isnin 21 Mac 2022. Kes baharu adalah 17,828 kes, manakala jumlah kes sembuh melebihi jumlah kes baharu dengan 28,003 kes sembuh dicatatkan semalam. Ayuh keluarga Malaysia, kita bersama kekalkan prestasi baik ini menuju endemik pada 1 April 2022. Seterusnya kami bawakan berita palsu Jabatan Kesihatan PP. Satu berita palsu telah disebarkan menerusi Facebook Sid Jamah Dakar. Menerusi pautan Facebook. Untuk makluman, gambar yang diambil semasa penerimaan sumbangan mesin dialisis ketika pandemik COVID-19 telah disalahgunakan sebagai gambar promosi untuk ubat atau suplemen terbabit. Pihak jabatan menafikan penglibatan pegawai yang terlibat untuk mengiktirafkan ubat terbabit secara langsung dan tidak langsung. Dimohon untuk tidak menyebarkan berita palsu seperti ini. Pihak yang bertanggungjawab menyebarkan berita palsu ini boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya kerana menyebarkan berita yang tidak benar di media sosial atau di aplikasi WhatsApp. Berita palsu seterusnya daripada pihak KKM turut menyalahgunakan gambar asal. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin menegaskan bahawa KKM tidak pernah memperakukan mana-mana produk atau makanan yang boleh menggantikan ubatan termasuk insulin untuk merawat diabetes dan pengawalan gula dalam darah seperti didakwa oleh Facebook page Health Association. Gambar yang digunakan merupakan gambar yang telah diubah suai dari gambar asal dan pihak KKM menyeru agar masyarakat tidak mudah terpedaya dan terpengaruh dengan kenyataan yang tidak diketahui kesahihannya. Kansino dos penggalak. Kelulusan khas telah diberi kepada vaksin COVID-19 jenis Kansino untuk diberikan sebagai dos penggalak. Tempoh layak selepas dos prima atau seperti dijadual yang dinyatakan, permohonan untuk dos penggalak jenis Kansino akan dibuka melalui aplikasi MySejahtera tidak lama lagi. Dapatkan vaksin dos penggalak untuk perlindungan yang optima dari gejala teruk akibat jangkitan COVID-19. Dapatkan jadual ini untuk tempoh layak selepas dos prima ini di portal rasmi JKJAV. Apa pula video tular? Selepas ini kita bawakan tular lelaki pukul penunggang basikal. Kita ikuti kenyataan media Ketua Polis Daerah Manjung mengenai kes tular video seorang lelaki memukul penunggang basikal oleh seorang lelaki yang menaiki kereta jenis Proton Wira Biru. Hasil siasatan awal, pihak polis mengesahkan pemilik kenderaan adalah seorang lelaki warga tempatan. Suspek yang memukul penunggang basikal merupakan rakan kepada pemilik kenderaan tersebut. Mangsa yang dipukul merupakan seorang lelaki warga negara asing yang masih belum dikenal pasti dan masih belum tampil membuat laporan polis. Pihak polis daerah Manjung memohon kerjasama daripada orang awam yang menyaksikan kejadian ini untuk menghubungi bilik gerakan Ibu Pejabat Polis daerah Manjung di talian 056886 222 atau mana-mana balai polis berhampiran bagi membantu siasatan.
Dakwaan IPRS rosak. Kenyataan media Timbalan Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi mengenai dakwaan Integrated Police Reporting System IPRS mengalami gangguan teknikal. Jabatan Logistik dan Teknologi JLOG PDRM ingin memaklumkan bahawa sistem IPRS kini dalam proses naik taraf perkakasan dan perisian pangkalan data ke versi terkini. Penyelenggaraan ini telah dijalankan secara berfasa bermula 19 Mac 2022. Memo dalaman juga telah diedarkan kepada semua formasi PDRM pada 15 Mac 2022. Penyelenggaraan sistem tersebut demi menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Pihak PDRM mempunyai mekanisme proses kerja secara manual bagi memastikan kesukaran mengakses IPRS tidak menjejaskan penerimaan laporan polis. Orang ramai yang perlu membuat laporan polis masih boleh berurusan seperti biasa di mana-mana kaunter balai polis. Tata cara pelaporan AEFI. Berikut merupakan tata cara pelaporan kesan adverse susulan imunisasi AEFI. Bagi kesan adverse ringan, anda boleh lakukan laporan melalui aplikasi MySejahtera atau mengisi borang Consumer Side Effect Reporting Form di laman sesawang www.npra.gov.my. Dapatkan nasihat dan rawatan segera jika alami kesan adverse serius. Laporan AEFI dibuat oleh petugas kesihatan yang merawat. Kes AEFI yang serius akan disiasat dengan teliti dan Jawatankuasa Pakar Farmakologi Vaksin COVID-19 akan menilai hubung kait antara kesan dan vaksin. Adakah anda terima email palsu daripada KWSP? Berhati-hati semua keluarga Malaysia terhadap email berkenaan semakan dana ganjaran daripada pihak ketiga adalah palsu. Sila abaikan. Sekiranya anda menerima email seperti yang tertera ini yang mengatakan mengenai semakan kelayakan ganjaran dana kepada ahli KWSP, sila abaikan. Jangan terpedaya dengan email palsu ini. Pihak KWSP menegaskan bahawa email berkenaan adalah palsu dan bukan daripada pihak KWSP. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berehat seketika, kembali selepas ini. Amalan menderma darah mampu memupuk nilai murni dan tanggungjawab dalam diri sendiri serta masyarakat. Dengan menderma darah, ia memberikan sinar kepada mereka yang memerlukan. Berikan sokongan anda. Jadilah penderma darah. Sebagai persiapan untuk kita masuk ke fasa transisi endemik, telah bersetuju agar KCOM bekerjasama dengan beberapa kementerian untuk mewujudkan suatu program melantik apa yang diistilahkan sebagai Community Ambassador ataupun duta komuniti. Dengan pelantikan kira-kira 30,000 duta ataupun Community Ambassadors yang akan menjalankan peranan secara friendly untuk memastikan tahap pematuhan yang tinggi dilakukan oleh komuniti sendiri sebagai satu daripada amalan yang akan dilaksanakan sepanjang tempoh transisi endemik. Bagaimana sebenarnya setakat ini tahap keberhasilan op benteng khas di perairan Selangor? Action! Cuba meloloskan diri dari pemeriksaan polis. Seorang lelaki dipercayai. Hey, Gerald, this is one of those races where you can say the words, the battle is on for silver. Hey! Hey! Whoa! 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 Whoa!
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seterusnya kami bawakan hebahan berita RTM. Pemeriksaan kesihatan OKT. Pemeriksaan kesihatan orang kena tahan OKT oleh pengamal perubatan swasta disediakan bagi membantu kekurangan pegawai perubatan kerajaan sedia ada. Ini bakal membantu memastikan lebih 200,000 OKT berada dalam keadaan sihat dan mengurangkan kes kematian dalam tahanan. Pemasangan kamera di tertutup CCTV di 684 lokap balai polis sedang dilaksanakan bagi mengawasi OKT selain mengelakkan perkara tidak diingini berlaku dalam lokap. Kementerian Dalam Negeri KDN melalui Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil berat tentang hak asasi tahanan di semua lokap PDRM di seluruh negara. Ini termasuk usaha mengatasi kes tahanan mati semasa di bawah pengawasan PDRM. Mulai tahun ini, semua kes kematian dalam tahanan polis disiasat oleh Unit Siasatan Kematian dalam Tahanan USJKT dan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman dan tidak lagi disiasat oleh pegawai penyiasat bagi memastikan ketulusan siasatan. Sasar pembangunan 300,000. Kerajaan menyasarkan untuk membangunkan kawasan penanaman padi seluas 300,000 hektar secara berperingkat. Bagi tujuan itu, 19 syarikat peneraju telah menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan pihak kerajaan. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald, terbaharu MOU bersama Lembaga Zakat Negeri Kedah telah menandatangani hingga Disember lalu pelaksanaan Smart Sawah berskala besar Smart SBB di kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA. Barat Laut Selangor melibatkan kawasan seluas 1,274 hektar dengan bilangan pesawah seramai 881 orang. Dilaksanakan. Jumlah pengeluaran padi bagi IADA Barat Laut Selangor pada tahun 2021 adalah sebanyak 6,325 tan metrik dengan purata hasil 4.99 tan metrik per hektar. Sebanyak RM367,200 dijangka akan dibelanjakan untuk sambutan Ihya Ramadan yang dianjurkan Pusat Islam Universiti Utara Malaysia UUM bagi tahun ini. Naib Chancelornya Profesor Dr. Haim Hilman berkata peruntukan itu akan digunakan untuk menyediakan jamuan berbuka puasa dan moreh pada setiap hari kepada lebih 1,300 mahasiswa dan jemaah di masjid. Beliau berharap sumbangan itu nanti dapat memberi kegembiraan terutama kepada mahasiswa yang telah kembali ke kampus setelah 2 tahun menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi tujuan mencegah penularan COVID-19. Sebanyak 15,507,221 individu dewasa atau 65.9% daripada populasi kumpulan itu di negara ini telah menerima dos penggalak COVID-19 setakat semalam. Berdasarkan data menerusi laman sesawang COVID Now, sejumlah 22,094,111 atau 97.5% daripada populasi sama telah melengkapkan vaksinasi mereka. Manakala 23,220,067 atau 98.7% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, 2,844,722 individu atau 91.4% daripada populasi itu telah melengkapkan vaksinasi mereka. Manakala 2,942,850 atau 94.6% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Musibah yang menimpa penduduk di Felda Sungai Tiang, Pendang, Kedah yang dilanda ribut baru-baru ini terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Tidak terkecuali Pusat Hikmat Masyarakat Dun Sungai Tiang yang menghulurkan sumbangan termasuk beg makanan kepada penduduk terlibat. Esko Kerajaan Negeri Merangkap Adun Sungai Tiang, Datuk Suraya Yaakob berkata, bantuan tersebut diagihkan kepada semua penduduk yang terlibat di rumah masing-masing. Kejadian ribut dan hujan lebat yang berlaku pada petang Sabtu lalu menyebabkan 91 buah rumah terjejas, melibatkan anggaran nilai kerosakan melebihi
RM534,000. Selain rumah penduduk, balai polis, sekolah, pejabat pos, klinik kesihatan, pusat kokurikulum dan masjid turut mengalami kerosakan dalam kejadian tersebut. Jabatan Imigresen Malaysia telah bersedia untuk pembukaan semula sempadan negara pada 1 April ini, terutama dalam menerima kemasukan pelancong asing. Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata, pihaknya juga telah menyediakan sebanyak 970,000 buku pasport bagi tujuan pembaruan pasport Malaysia antarabangsa. Menurut beliau, jumlah itu dijangka mencukupi sehingga Julai depan bagi kegunaan rakyat negara ini yang ingin memperbarui pasport mereka untuk keluar negara. Selain itu, semua sistem laluan automatif telah diaktifkan dan pegawai di pintu masuk antarabangsa yang sebelum ini dihantar ke depot-depot sementara yang dibuka sepanjang tempoh pandemik dipanggil semula. Bantuan iFitri 2022, berita gembira buat rakyat Terengganu. 148,700 penerima dijangka dapat bantuan iFitri 2022. Dana raya ini akan diberi menjelang perayaan Aidilfitri. Diperuntukkan sebanyak RM56.44 juta dan dipecahkan kepada kategori A dan kategori B. Bagi anda yang layak, anda boleh membuat permohonan di laman sesawang ibantuan.terengganu.gov.my. Permohonan yang berjaya akan menerima voucher melalui agihan JPKK masing-masing. Pembayaran dijangka bermula pada 17 hingga 23 April di peringkat DUN. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lai bertitah kanak-kanak juga dibenarkan hadir menunaikan solat dan mengikuti aktiviti pengimarahan masjid bermula 1 April ini. Namun larangan tetap dikenakan terhadap individu yang dijangkiti atau disyaki dijangkiti COVID-19. Tuanku turut bertitah jemaah juga dibenarkan menunaikan solat tanpa penjarakan fizikal. Tetapi bagi aktiviti lain seperti kuliah agama masih diteruskan mengikut prosedur operasi standard yang sedia ada. Baginda berharap fasa peralihan ke endemik ini menjadi permulaan baharu kepada semua untuk menempuh normalisasi pasca COVID-19 nanti. Pembayaran tidak teratur akibat tidak patuh pengurusan kewangan. Ketua Audit Negara Datuk Seri Nik Abdul Majid memaklumkan tahun lepas Jabatan Audit Negara telah melaksanakan pengauditan pematuhan terhadap 5 agensi persekutuan dan mengemukakan 19 syur untuk dipertimbangkan pelaksanaannya. Ketidakpatuhan terhadap pengurusan kewangan menyebabkan isu pembayaran tidak teratur berjumlah RM1.299 bilion kerugian wang awam iaitu RM11.45 juta serta pembaziran RM8.8 juta kepada kerajaan pada 2020. Pengauditan prestasi yang dijalankan bertujuan menilai pencapaian objektif aktiviti, projek dan program kerajaan serta sama ada pelaksanaannya dilakukan dengan berhemah, cekap dan berkesan. Berita duka buat semua, kanak-kanak maut dicekik kerana RM4. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun maut dipercayai selepas disepak, dicekik dan dihempas oleh remaja berusia 16 tahun. Dalam kejadian yang didakwa berpunca akibat wang berjumlah hanya RM4. Ketua Polis Daerah Kuantan, SCP Wan Muhammad Zahari Wan Busu berkata, kejadian dipercayai berlaku di sebuah rumah kebajikan untuk anak yatim dan asnaf di Kuantan. Semasa suspek dan mangsa bersama 6 lagi penghuni di situ membersihkan surau. Siasatan awan melibatkan saksi kejadian mendakwa suspek telah menegur mangsa yang disyaki mengambil wang RM4 miliknya. Namun teguran itu tidak diendahkan menyebabkan suspek yang merupakan pelajar sekolah menengah tidak berpuas hati. Suspek kini direman sehingga 27 Mac bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Pindah Akta 588 beri hukuman berat pesenda OKU. Senator Datuk Ras Adiba Razi berkata cadangan itu bagi memastikan
perbuatan mempersendakan dan mendiskriminasikan golongan kurang upaya OKU tidak terus berluasa, terutama di media sosial. Ras Adiba iaitu OKU mempersendakan media sosial Akta 58. Beliau turut berkata tindakan berlakon seperti OKU untuk menjadi popular dan sebagai kandungan media sosial adalah satu perbuatan keji dan jijik. Beliau juga mahu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang mempersendakan golongan OKU dan berusaha memastikan perkara yang sama tidak berulang lagi. Ingat keluarga Malaysia, Tuhan menjadikan kita sebaik-baik makhluk dengan memberikan kita akal fikiran untuk kita berfikir sebelum melakukan sesuatu. Pastikan saya berat seketika kembali selepas ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Pemakaian pelitup muka di tempat awam masih wajib dipatuhi oleh setiap individu. Aksi bersemangat 12 pasukan kini dipamerkan. Lencana di dada, lambang sejati semangat perjuangan. Dengan setiap ledakan gol, mencetus keterujaan. Liga Super 2022 hanya di RTM. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seperti biasa, untuk anda dapatkan maklumat yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Manakala untuk memastikan sama ada berita yang anda terima itu adakah benar ataupun tidak, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Ayo, seperti biasa, untuk minit-minit yang terakhir, di segmen yang terakhir kami akan bawakan hebahan yang perlu kami war-warkan kepada anda untuk anda sertai. Jangan lupa untuk saksikan. Ya, ini dah Bicara Naratif dengan tajuk yang akan dibincangkan adalah memperkasa komuniti koreksional bersama tetamu yang diraih iaitu Komisioner Jeneral Penjara Datuk Haji Nordin Haji Muhammad. Pada malam ini 9 malam di saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah ingat, muat turun saja RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Seterusnya, kita bawakan Hari Seniman Negara. Hari Seniman Negara diadakan setiap 22 Mac, iaitu pada hari ini untuk tahun ini, iaitu bersempena tarikh kelahiran Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sebagai memperingati jasa serta sumbangan dalam industri kreatif di negara ini. Selain mengangkat karya-karya beliau
beliau serta berjaya melahirkan lebih ramai tokoh dan pakar industri kreatif, malahan memperkenalkan Malaysia di mata dunia, meningkatkan kesedaran dan apresiasi masyarakat terhadap peranan seni budaya dalam mewujudkan masyarakat Malaysia yang memiliki jati diri serta menghargai seni budaya negara tanpa mengira bangsa, khususnya ke arah penyatuan keluarga Malaysia. Jadi ayo sama-sama kita raikan hari ini Hari Seniman Negara. Apakah antara dialog Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang anda ingat? Ayo sama-sama kongsikan di media sosial. Baik, seterusnya kami bawakan 2,000 beg darah diperlukan perawat 1,000 pesakit setiap hari. Orang ramai dirayu tampil menderma darah bagi memastikan bekalan mencukupi terutama di musim perayaan. Ayo bagi anda terutama sekali golongan yang mempunyai darah O yang sangat diperlukan, mohon dapat bantuan daripada anda untuk hadirkan diri untuk menderma darah. Dan untuk makluman anda juga, Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak Kuala Lumpur, anda boleh hadir pada pukul 7.30 pagi hingga 7.30 malam, Isnin hingga Jumaat. Manakala pada hari Sabtu dan Ahad, cuti umum, anda boleh hadir pada pukul 8 pagi hingga 7.30 petang. Telefonnya juga, taliannya anda boleh hubungi 03-2613-2688 ataupun terdapat lagi tempat-tempat lain anda boleh hadir iaitu PDN Donation Suite Mid Valley Mega Mall Kuala Lumpur dan juga Suite Derma Darah Puspanita Presin 10 Putrajaya. Ayo kita bawakan seterusnya apa lagi yang boleh diwar-warkan kepada anda untuk anda sertai. Inilah dia yang kami akan bawakan kepada anda Jumaat ini iaitu 25 Mac 2022 iaitu Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Kini diteruskan dan kali ini kita berada di mana? Kanga Perlis iaitu bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kanga Perlis bermula seawal 9 pagi hingga 8 malam. Ingat 3 hari kita ada Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi ayo sama-sama kita meriahkan sambutan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia dengan cara norma baru. Apabila kita menyebut mengenai norma baru, sudah semestinya ada SOP yang perlu kita patuhi demi kemaslahatan kita bersama. Dan seterusnya adalah mybuahpinggang.com, sumber maklumat kesihatan anda. Anda boleh dapatkan maklumat iaitu di mybuahpinggang.com, merupakan sebuah platform untuk mendapatkan maklumat yang tepat berkenaan penyakit buah pinggang dan juga pelbagai yang anda boleh dapatkan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih pada hari ini sampai di sini saja. InsyaAllah anda akan bersama dengan rakan tugas yang lain pada hari esok, Rabu, 3.30 petang sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123. Ingat, jaga diri, jaga hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.